Bahasa Melayu diwajibkan setiap pesara terbit dalam bahasa Melayu. Kalau tak boleh terbit, tak boleh naik pangkat. Tapi kalau dia terbit dalam bahasa Inggeris hebat, dia boleh naik pangkat. Walaupun dia cakap pasal kampung, pasal adat, tapi dia terbit dengan orang putih pun tak tahu apa itu adat. Asal terbit orang putih dari orang putih, markah tinggi. Padahal applied dalam bahasa Melayu pentingnya di negara kita. Maruah dalam membina peradaban. Ini tak boleh kompromi. Insentif, buku, duit, dana, naik pangkat. Yang ketiga, buku tu dibeli dan pastikan buku-buku yang diiktiraf untuk ilmu, kerajaan kena beli. 1000 naskah. Tak ada lagi nak jual-jual. Kalau nak jual-jual tuan-tuan, inilah terjadi. Cabaran dapati orang photostat, buku ilmiah, right? Buku 300. You photostat lah, saya tahu. Macam buku medik, anak saya belajar. Dia beli buku asli, tapi daripada India. Dekat jalan, dekat hospital. Betul, itu strategi yang baik. Tapi dalam buku sejarah, geografi dalam bahasa Melayu, takkan India nak terbit. Kita. Jadi kerajaan kena beli. Melalui yang kerajaan kasih 300, belilah buku ni. Ini macam mana jalan? Ini serius. Teratur. Sebab itu penyelewengan banyak berlaku lah. Kita membina modal insan yang tak kualiti lah. Nak menipu, nak cerdik. Kena tak kompromi hal-hal ini. Jadi industri buku pun dapat berjaya, senang. Dia teratur. Ada percentage. Saya satu contoh terbitkan bawah Institut Peradaban. Saya nak jual buku, seksa tuan-tuan. Jumpa pengedar nak 50%. Jumpa perpustakaan, dia kata ni tak ada dalam peruntukan dia. Ya. Cuba kalau saya terbit buku yang tentang peradaban Melayu. Satu, bila tengok saja diluluskan oleh satu konsul, beli 1000. Ini amal jariah kepada negara. National issue. Ini dasar tahun 60-an lagi. Dah diperjuangkan, tapi sehingga sekarang tak berjalan. Kerana kita lembik, kita tak ikut dasar yang betul-betul laksana, tak ada sincerity. Semangat jati diri kepada negara, pada ilmu, tak ada. Yang penting, suka hatilah, nasiblah, zaman globalisasi, bahasa Melayu tak relevan, bahasa Inggeris penting. Itu dah keluh. Jadi kalau tegas, naik pangkat, kalau semua profesor akan menulislah tuan-tuan. Tahun 80-an, profesor kena mengajar dalam bahasa Melayu walaupun orang luar. Belajar, boleh saya ingat lagi. Nak naik pangkat, naik profesor. Sekarang nak naik pangkat, bahasa Inggeris, jurnal antarabangsa dan sebagainya. Mengapa tidak kita ubahkan pemikiran, mengantarabangsakan bahasa Melayu dalam bentuk ilmu? Kalau diberi inisiatif yang macam ini, semua akan struggle. Jurnal saya di UPSI nak habiskan 200 naskah, nak habiskan seksa tuan-tuan. Sebab tak ada orang nak beli. Cuba kalau dibeli, lepas tu diberikan kepada pusat pengajian tinggi, boleh jalan. Dalam 10,000 tu, dalam 1,000 perpustakaan cukup, dia beli. Ini nak harapkan orang beli, pasaran terbuka, tak jalan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan dalam bahasa Melayu, serius kita jalan. Kalau pemimpin tak patriotik, tak ada apa dan sebagainya, hancurlah negara bagi saya. Satu contoh, nama tempat, ini sampingan. Dulu Bukit Kerinci, jadilah Kerinci, Bukit Menara. Sekarang dah Bangsa South. Tak ada feeling kasih sayang pada bahasa Melayu. Highway Lebuh Raya, tuan-tuan perhatikan. Semua dah nama-nama orang putih. Tak ada kasih sayang. Bila saya bincang dengan pihak atasan, mengapa bahasa Melayu tak? Susah bahasa Melayu ni nak. Saya kata bukan susah, you tak patriotik. Kena tegas. Betul? Tak patriotik. Adalah songilnya. Cuba you kasih sayang pada negara. Gunakanlah Bukit Kerinci, Bangsa South. Siapa salah? Kita perintah, kita berkuasa. Kita yang mampu memain. Tak ada patriotik bagi saya. Sebab itu, program Gapena membina jati diri. Tak kira apa bangsa. We are together, we are Malaysian. Ini sangat penting. Bukan chauvinis cakap Melayu, tak ada. National.
pergi China, pergi Korea, pergi Perancis, kekuatan dia. Ini masih lagi cabaran yang sangat serius. Gapena akan perjuangkan dari masa ke semasa. Tapi tuan-tuan tahulah kita orang kecil. Semangat mesti. Tapi semangat nak demo, nak menentang tu tak ada. Kita selalu ingat. TPM Alhamdulillah. Dia ada dengar. Tapi bukan mudah nak ubahkan pemikiran ala barat tadi kepada ala Malaysian. Ini saya belajar sejarah dengan Khoo Kay Kim. Eurocentric history dengan Malaysian centric. Bukan mudah. Khoo Kay Kim tu seorang, tengok maha guru saya. Dia punya jiwa kebangsaan dia patriotik sangat tinggi. Jadi ini contoh-contoh yang kita hendak. Itu yang pertama yang kita akan jadikan dulu. Setuju? Ini saya nak tuan-tuan ini sebab saya mengalami dalam perjuangan ini. Yang kedua, industri buku perlu diberikan bantuan. Tak kira Bumi Putera ke, bukan Bumi Putera, asal rakyat Malaysia, kalau dia menggalakkan buku dalam bahasa Melayu, dia ada berikan peruntukan. Jadi inisiatif besok kalau ada peruntukan, dia pun beria-ria lah. Pastikan buku dah. Dan banyak orang boleh menulis dalam bahasa Melayu. Dalam buku bahasa Melayu tak boleh terbuka pasaran. Bila terbuka pasaran, kita akan tertinggal. Ini sebagai tugas negara. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Orang meniaga, dia bukan tengok ini, dia meniaga, dia nak untung. Itu kena hormat. Tapi sebagai tugas negara, saya pastikan penulis dalam bahasa Melayu dihormati, dijaga dengan baik. Jadi, yang kedua, industri buku perlu diberikan bantuan. Kalau dia nak menerbitkan buku dalam bahasa Melayu, bantuan itu pula bukan saja menerbit, tetapi beli. Sekarang kita bangga kerajaan announcekan kepada Institut Terjemahan Negara 5 juta. Dewan Bahasa naik juta. Tapi lambakan buku tu cukup banyak. Cuba daripada lambakan tu guna duit kerajaan, kasihkan kepada pustakaan-pustakaan. Macam mana cara dengan orang tengah tu, cuba selesaikan. Itu yang kedua. DBP, ITNB, terbit dan uruskan buku. Yang masalah mereka, yang saya tengok, walaupun kerajaan punya, dana untuk menerbit, Alhamdulillah. Kami dapat duit sikit. Tapi lambakan buku banyak. Apakah lagi PTS. PTS ni kira profesional buku tentang bahasa Melayu. Lambakan dia cukup banyak. Sebab minat membaca kurang tadi. Jadi buku ni kena beli. Bukan subsidi. Maknanya kita nak menyuap-menyuap, tak ada. Kena bantu. Sebagai sebuah negara. Jadi buku PTPS kalau terbit 2,000, sekurang-kurangnya kerajaan akan beli 1,000. Jadi pengedar-pengedar pun ada cara dia macam mana dia dapat faedah. Lepas tu teraturlah. Pendek kata, kita pasaran terbuka, siapa bijak, cerdik, menipu, dia berjaya. Ini cakap betul-betul lah. Tapi kalau berikan keadilan, industri buku, lepas tu ada buku bahasa Melayu, lepas tu kita akan beli, insya-Allah. Gapena satu contoh, tengah akan proses menerbitkan 40 buku. Saya nak laksanakan andaian ini, kerajaan kena beli, ataupun berbentuk wakaf. Tuan-tuan tahu tak wakaf? Sekarang banyak orang kaya-kaya boleh dielakkan cukai. Satu orang tu besok saya terbitkan 2,000, 1,000 dah ada orang beli. Pendek kata, kos, royalti penulis semua dah selesai. Atau wakaf tu orang beli. Tapi buku tu mesti kualiti. Mesti ada satu badan. Ada yayasan buku negara ke buku sebagainya. Ada satu badan. Bahasa mesti betul dan sebagainya. Beli. Sekarang nasib-nasib tuan-tuan. Lagi 10 minit Tuan Haji. Sorry. Memang, ini saya nak cerita